baru kafir. Kafir banyak tak pasirnya, zalimnya, semua tu masuk belakang. Cabut hak tu kena berubah. Yang pertama sekali yang menyebab kita ni tidak taat pada Allah kan dunia. Amat tak mau terang panjang lah. Bab dunia ni tuan-tuan balik baca surah Al-Hadid ayat PP nombor 2 tu jumpa sebelum akhir. Jumpa tu awak declaration. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad. Ini semua ada belakang. Pertama dunia. Yang kedua nafsu. Tuhan sebut jelas, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Mu tengok dak wahai manusia, gambarnya manusia dibertuhan kepada nafsu. Ada orang jadi nafsu dia sebagai Tuhan. Wallahiyazubillah. Maknanya nafsu dia tu dianggap Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tapi Nabi kata, aku ni bawa supaya manusia jadi nafsu belakang dia, bukan duduk depan. Yang ketiga baru syaitan. Syaitan ni setiap malam dia mereka kepada kita 3 simpulan. Kamu sebut dahulu. Setiap malam 3 simpulan. Hak ni lah yang menyebabkan kita jadi sakit kepala, pening kepala, otak kita mikir tak ikut Islam. Pasal apa? Syaitan ni memang musuh kita dah. Fattakhidhu wa aduwa. Mujadilah musuh kamu tu, syaitan tu sebagai musuh. Jangan kamu berkawan. Ni kata Ibrahim bin Adham. Kita kenal tak siapa dia Ibrahim bin Adham? Ibrahim Adham anak raja, tapi tak seronok duduk atas latar istana. Dia keluar daripada istana, jadi orang biasa. Sampai dekat dia menjadi wali Allah Subhanahu Taala. Dia wali Allah Subhanahu Taala. Di antara hikmah yang tersentuh bila membaca je ialah bagaimana ada seorang askar. Dia becek askar. Lepas tu dia nak hampir tadi pada Allah lah. Lepas tu dia tanya orang, cuba dia tanya Ibrahim bin Adham. Kata tu mu cari berbadahan, insya-Allah mu bukan cakap dengan dia, duduk dengan dia pun terasa dekat dengan Tuhan. Kata orang tu. Jadi akhir pun dia cari dia dekat Baghdad. Mau masuk di kota Baghdad. Orang pertama dia jumpa di kota Baghdad seorang tua pakaiannya yang copak capek, yang tak sabar dengan orang alim. Lepas tu dia tanya Pak Cik, saya mari sini ni nak cari bandar. Di mana kau bandar Baghdad? Dia tanya pada orang tua tu. Lepas orang tua tu tunjuk kubur. Sebab gila ni. Dia pun nyok cari lagi. Dia jumpa kedai kopi. Dia duduk kedai kopi, tanya, ada tak sama-sama kita ni kenal di bandar Baghdad ni seorang yang bernama Ibrahim bin Adham? Semua kejut belaka. Mudah kenal Ibrahim Adham. Hak mu jumpa tadi itulah. Kata hak duduk kedai kopi ni. Ya ke? Kata dia, ya lah. Kata dia, dia mudah tak habis minum air. Coba dia lari, dia cari orang tak Ibrahim bin Adham. Dia jumpa Ibrahim bin Adham. Dia kata, minta maaf banyak, saya kata awak gila tadi tu. Kata dia, betul ke awak ni Ibrahim bin Adham? Ya saya. Kata dia, dan pasal apa saya tanya di mana apa di bandar tuan sebut tunjuk kubur? Kata dia. Kata Ibrahim bin Adham, kamu tengok kubur penuh dah suruh manusia pergi. Kata dia, pernah dah manusia suruh kubur. Maknanya kubur tempat manusia tak bersama. Inilah kata Madinah atau bandar. Dan sebenarnya kata dia, kejut bila dengar kata gitu. Sabar dah, sabar, kata kamu ni hebat. Kata dia, maknanya semua kalau dia mengarah kepada ingat kepada mati. Subhanallah. Dia hebatnya Ibrahim bin Adham. Dia baik, terus lenganlah. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala melahirkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk mengajak manusia dan juga memimpin mereka sejak Nabi Adam alaihissalam bersama-sama keturunannya yang pertama, dan diteruskan oleh nabi-nabi yang lain hingga Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Islam dibawa oleh para rasul untuk samakan manusia agar tak terpesong dari jalan yang sebenar seperti firman Allah Taala. Bagaimana bila kita sebut Allah Taala putuskan rasul, rasul ni semua rasul kena buat bakal. Baru
kita boleh manfaat daripada Rasul. Kalau tidak, tak boleh. Yang pertama Allah sebut amanu. Pertama. Yang kedua wa'azzaru. Yang ketiga wa'nasaru. Yang keempat wattaba'u. Tak kira. Tak kira Nabi Adam, tak kira sampai Nabi Muhammad. 4 kali ni baru manfaat Nabi itu. Kalau ada 4 kali ni, jangan harap dapat syafaat daripada Nabi alaihi wassalam. Tak kira Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang dapat syafaat Nabi-Nabi ada 4 sifat. Yang pertama beriman. Kalau tak beriman tak jadi. Ada juga orang beriman tapi tak sempat jumpa. Macam Abu Muslim Al-Khawlani, cukup hebat. Syekh Papa Zuri kan, kita baca kisah dia cukup hebat. Dia ni orang duduk Yaman. Yaman ni Nabi tak duduk Nabi, tapi Nabi sebut, Nabi mention dalam banyak hadis cerita sahabat Yaman. Rupa-rupanya orang hebat-hebat di Yaman sebenarnya. Jadi di antaranya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini sahabat yang dia hidup zaman Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi, tak sempat jumpa Nabi. Tapi dia beriman ke Nabi. Dia jumpa orang yang nak jumpa Nabi, lepas tu beriman ke Nabi, dia pun beriman kepada ajaran Nabi, tapi tak jumpa Nabi. Sampai Nabi wafat, baru Tuhan izinkan dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi wafat dah. Walaupun dia beriman semasa Nabi hidup, tapi tidak jumpa Nabi, maka dia tak disebutkan sebagai sahabat. Syarat Nabi sahabat beriman dan jumpa Nabi, baru nama sahabat. Walaupun hidup zaman Nabi, maka dia ni dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Lepas Nabi wafat, dia baru sampai Madinah, maka dipanggil dia ni tabi'in. Aku baca teruja juga lah, rupa-rupanya Muawiyah hok di berkhutbah di Masjid Nabi, rupa-rupa hok bangun masa Muawiyah khutbah tu, dia lah Abu Muslim Al-Khawlani ya. Subhanallah. Bagaimana Muawiyah hak ahli syurga tu. Muawiyah ni pusat pentadbiran dia di Baghdad. Dia pergi ke Madinah pasal lama dah nak jumpa Nabi. Dia pergi ke Madinah, jadi bila orang tahu dia Amirul Mukminin masa tu, orang jemputlah Muawiyah supaya berkhutbah. Bila berkhutbah, dia bagi saka, macam bagi saka. Orang boleh, orang ni boleh gini, dia bagi harta. Lepas tu bangun Abu Musa Al-Khawlani. Kebetulan dia duduk Madinah masa tu, dia orang Yaman. Dia bangun, kata dia, ya Muawiyah, ya Amirul Mukminin, hadal amal min qadr. Mulia harta ni hukmu ke? Kata Abu Muslim Al-Khawlani, bahasa terjemahan lah, nak kapal ni, kejut Muawiyah, merah padang muka dia. Nampak tu, lepas je dia kapal lagu tu, Muawiyah turun. Semua orang takut belaka. Takut belaka kira lah. Dan dia Amirul Mukminin. Rupa-rupanya Muawiyah dia balik ke rumah dia sekejap. Dia mandi, dia ambil air sembahyang semula. Lepas tu pakai baju semula, dia masuk ke masjid, baru dia pergi mula kepada munasah dia. Dia nak kami balik, dia khutbah balik. Subhanallah. Tapi kita tengok Muawiyah jahat lah, pasal dia berlawan dengan Ali. Ni silap kita. Muawiyah Ali suka. Ada tak beri nama anak Muawiyah? Ada? Ada tak beri nama Muawiyah? Sebutin Nasya, ada beri nama Muawiyah. Pasal apa? Pasal Muawiyah balik dengan Ali. Pada adiknya Ali suka. Kata Muawiyah, minta maaf, aku balik dari itu pasal aku malu pada orang yang tengok aku tadi tu. Tapi aku balik, bukan aku buat apa, aku mandi dan aku ambil sembahyang balik. Pasal Nabi kata kalau malu, mandi dan ambil sembahyang. Allah. Akhir baru tenang aku balik. Aku tak khutbah ni balik. Betul wahai Abu Muslim Al-Khawlani, apa hak muka buat tu betul. Aku minta maaf, aku salah kamu tadi. Akhirnya barulah bagi bincang molek sebagainya. Dia kata Abu Muslim Al-Khawlani hebat aja. Pasal apa? Pasal dia beriman kepada Rasulullah. Aman. Mesti Rasul mana semua bukan nak selamat. Lepas syafaat dia mesti beriman.
Bila beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, barulah ia dapat syafaat dia. Yang kedua, wa azzartumu, mesti azzaru, muliakan Rasul, muliakan Nabi. Kalau umat Nabi Adam, muliakan Nabi Adam. Kalau Nabi Isa, mulia Nabi Isa. Kalau tak mulia, tak boleh syafaat. Ini syarat dia, kita mesti muliakan Rasul. Macam kita umat Nabi Muhammad, muliakan Nabi SAW. Dan nak mulia Nabi boleh. Nak mulia Nabi kan buat kita dan Nabi Muhammad mati dah. Yang pertama sekali, ulama kapal muliakan ulama. Muliakan ulama, pasal dia kata al-ulama warathatul anbiya. Yang kedua, muliakan mak ayah. Muliakan mak ayah pasal Allah sebut dalam Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kamu jangan sembah kecuali Allah dan taat pada kedua ibu bapa. Mulia kedua bapa. Yang ketiganya ialah kamu tengok dalam hadis At-Tabarani. At-Tabarani ada dua golongan manusia yang sangat dimuliakan oleh Nabi. Yang pertama Armalah, yang kedua Aisyah. Armalah, tahu Armalah? Armalah ni golongan janda. Yang keduanya Aisyah, iaitulah anak yatim. Dua orang kumpulan ni, kalau kita jumpa, kita selamatkan dia, kita jaga kebajikan dia, kata Nabi, siapa mereka pahala boleh macam jihad di sabilillah. Allahumma hebat. Ni dua kumpulan cari lah Cik Basri. Balik rumah, dia baca nombor pertama, siapa aku cari mana janji dulu. Tapi kita ni mesti lain. Masuk cari janda. Lepas tu kan tengoklah keperluan dia apa. Dia cukup, dia sudut kehidupan dia, kita bantu dia. Ini disebut Nabi. Tapi kita orang Melayu, gitulah udah sama tak nak faham dia nombor tu. Ini masalah dia. Yang keduanya Aisyah, itulah golongan anak yatim. Sehingga Nabi sebut rumah yang bergemelapan daripada pandangan malaikat. Ada langit yang tengok, oh cahaya je. Itu rumah orang yang ada anak yatim, dan anak yatim tu dibela dengan baik, bukan dikhianat. Nampak tu? Jadi orang ni sangat mulia di sisi Allah SWT. Pasal dia muliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Yang ketiga dia ialah wa nasaru. Mana-mana umat Nabi kalau nak berjaya mesti tolong Nabi. Mesti tolong Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan Nabi SAW. Nak tolong Nabi kita ikutlah ajaran Nabi. Balik baca surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ada ayat wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ni cara tolong Nabi. Itu kita tolong apa yang dibawa oleh Nabi. Itu. Baik. Jadi nak tolong Nabi tu buat Cik Basri dulu. Nak tengok kita ni, nak scan kita tolong Nabi ke tak dulu. Yang pertamanya at-taqah. Dipanggil at-taqah. Yang kedua dipanggil al-masyaqqah. Al-masyaqqah. Tengok kita scan kita tolong Nabi. Ada dah at-taqah, ada dah al-masyaqqah. At-taqah maksud kita guna tenaga kita, guna tenaga. At-taqah guna tenaga untuk agama Allah Ta'ala. Yang kedua al-masyaqqah, kita rasa susah dah. Rasa susah dah bawa agama Allah Ta'ala. Itu dia. Dan memang kalau orang tu mikir agama Allah, mikir hak lain bawa, mesti rasa susah. Mesti rasa susah. Allah Akbar, jika hapus berdoa dak guna pergi masjid apa dah. Dia mari susah. Kena buat sesuatu ni, dia mari mikir. Apa tu? Maka dia pergi ziarah. Bila dia ziarah, yang kamu mari jom kita pakai di sejid, di surat tu. Tu je. Tak apa, pergi nak khatam pun, tak apa. Ada Ustaz Azhar ngajar. Tu, pergi nak khatam pun lah. Lepas dia ngajar, lepas dengar tu, belanja makan pula. Seronok, kok mari dengar makan boleh. Nampak tak? Tapi kita tak apa, pasal apa?